Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana diberi peluang untuk kita meneruskan agenda menambahkan ibadat, mendekatkan diri kepada Allah di awal Zulhijjah ini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kita sekarang berada di 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Hari ini juga bagi para jemaah haji dikenali dengan nama Hari At-Tarwiyah. Hari At-Tarwiyah maknanya mengikut sunnah orang akan berangkat dari Mekah menuju ke Mina. Kemudian dari Mina mereka berangkat menuju ke Arafah. Namun sebagai umum muslimin, sama ada yang berada di Mekah ataupun yang berada di mana-mana, iaitulah tugas kita zikrullah, sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, uzkurullaha zikran katsira, sentiasalah menyebut nama Allah Taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita jap banyak zikir. Zikir simple aja, zikir sudah ada, sudah semuanya sudah ingat. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang tak ingat? Semua sudah ingat. Tapi saya kata yang tak ingatnya nak berzikir. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka dalam perbincangan kita ini, iaitulah bagaimana kita kena berzikir. Sebab zikir ini, sebagaimana kata di para ulama, seperti air kepada ikan. Maka zikir itu menjadi penghidup kepada hati manusia. Ikan tak boleh hidup tanpa air. Hati juga tidak boleh hidup tanpa zikir. Masya Allah, tabarakallah. Maka kerana itulah maksur daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, zahabaz zakirunallaha bil khairi kulli. Orang yang banyak berzikir, mereka telah meraih banyak kebaikan yang banyak itu telah diraih oleh ahli-ahli yang melakukan zikir. Wal'iyazubillah, orang yang tak melakukan zikir, yang malah-malah berzikir ini, iaitulah sifat munafik. Wal'iyazubillah, la yazkurunallaha illa qalilan. Maka dengan ini, kita kena ingat bahawa ada di kalangan hamba Allah Ta'ala, bila dia berzikir, hatinya lembut. Ada orang yang na'uzubillah, berzikir tak jadi apa. Sebagaimana kata hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati. Selakan akan timbul pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang tidak mengikut petunjuk aku dan tidak mengambil dengan sunnahku. Wa sayakunu fihim rijalun, selagi akan ada beberapa kalangan orang laki-laki, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati mereka hati syaitan yang duduk dalam jiwa, dalam diri manusia. Hadis dalam Muslim daripada Huzaifah ibn Yaman. Maka kata para ulama, kerana itu kita sebagai orang beriman sentiasa bimbang dengan keadaan ini, maka hendaklah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri-ciri untuk melembutkan hati kita, iaitulah dengan zikrullah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata orang, bila kita berzikir seolah-olah kita letak besi dalam api yang panas, dia akan cair. Hati yang keras, hati yang ghaflah, hati yang lupa, bila kita berzikir, insya-Allah dia akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada 5 sifat orang yang baik-baik, iaitulah yang pertama sekali, tanwi'uz zikir, kita pelbagaikan zikir kita. Yang pertama sekali zikir yang paling afdal sekali, Al-Quranul Karim. Kemudian kita ambil zikir yang maksud daripada Nabi SAW, yang bermula daripada kita bangun daripada tidur, pergi ke tandas, keluar rumah, salat, lepas salat subuh, bermulanya zikir pada waktu pagi. Kemudian zikir pada waktu petang, zikir lepas salat, zikir waktu pagi. Jadi hidup kita ni terikat dengan zikir-zikir. Untuk maklumat para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil buku kecil yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Dalam buku Perisai Muslim ni, kita penulisnya telah mengumpulkan bacaan-bacaan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Iaitulah daripada bangun tidur sampai tidur semula. Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, itu dia panggil zikir-zikir yang maksud daripada Nabi SAW. Yang kedua, iaitulah zikrullah al-katsir. Kita kena banyak zikir. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, uzkurullaha zikran katsira.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala bila fardu ibadat yang lain semuanya terhad. Puasa sebulan, solat 5 waktu, zakat mengikut harta, dan haji mengikut kemampuan, illa zikr, kecuali zikir. Maka zikir tidak ada terhad pada waktu, tidak terhad kepada keadaan. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kamu zikir waktu kamu sedang berdiri, kamu sedang berjalan. Wa qu'ud, kamu sedang duduk. Wa ala junubikum, dan ketika kamu nak tidur, zikir. Masya Allah, tabarakallah. Bil laili wan nahari fil barri wal bahri. Ibnu Abbas kata, semua keadaan kita zikir pada Allah Azza wa Jalla, secara sembunyi, secara terangan, dalam keadaan apa saja pun kita mampu berzikir. Tak ada orang boleh cakap, wah saya duduk hospital tak boleh zikir. Mana ada doktor larang awak berzikir? Tak ada orang larang. Duduk atas kapal terbang boleh berzikir. Duduk atas kereta boleh zikir. Atas basikal. Orang yang duduk jogging pun boleh zikir. Orang yang kata basikal boleh zikir. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang tak boleh zikir ni siapa? Orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, man aktsara zikrullah bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak mengingati Allah, menyebut nama Allah Ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, insya-Allah orang ini bebas daripada sifat munafik. Sebab orang munafik itu, mereka ini pemalas zikir. Yang ketiga, hudurul qalb. Kita zikir bukan sakat yutamtim, gerak mulutnya, subhanallah, tak apa-apa. Tapi biarlah kita zikir dengan hati yang khusyuk, lidahnya, hati mengikuti apa yang disebut oleh lidah, dan kita menghayati bacaan-bacaan yang kita baca itu sendiri, hendaklah kita ikuti. Yang keempat, halul ghaflatin. Kita berzikir waktu orang leka, orang lupa. Kita tengok orang lain duduk main handphone belaka, tengok tu mazhab WhatsApp ini, kita zikir. Kita buka handphone kita baca Quran. Ini waktu di antara waktu yang terbaik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Aku kadang-kadang aku keluar ke pasar. Bukan kerana nak beli, tapi sampai di pasar, dia bertakbir, dia bertasbih, nak suruh orang di pasar dengar zikrullah. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala juga masuk ke dalam pasar pada setengah hari, yukabbir wa yusabbih. Dia bertakbir, zikrullah. Kerana waktu orang di pasar ni, orang sibuk dengan jual beli, maka kita mengambil peluang untuk menyampaikan, memperingatkan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Maka yang kelima, kalau boleh kita zikir, kita mengingati Allah Azza wa Jalla di saat orang melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Apabila orang baik-baik itu telah disentuh oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, maka ketika itu dia kena ingat. Diingat macam mana? Ingat itulah kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Suratul A'raf ayat 201. Kata di para ulama, kita ingat maknanya di saat orang ghaflah, orang itu sibuk buat benda, kita ingat pada Allah Ta'ala, kita tinggalkan perkara yang tidak baik. Kerana itulah kata Maimun bin Mahran rahimahullah ta'ala, zikrullah bil lisan hasan. Kita sebut nama Allah Ta'ala dengan lidah baik. Tapi yang besar daripada itu, afdalu min zalika, iaitulah apabila seorang itu mengingati Allah di saat nak melakukan maksiat, akhir terus dia tinggal, maka inilah yang terbaik. Alhamdulillah para jemaah sekalian, akhirnya firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di awal suratul Anfal. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Kata di Suddi, warrajul yuhimmu bil ma'siyah. Seorang laki-laki ini merasa nak buat maksiat, fayazkurullah, dia teringat Allah Ta'ala. Fayanzi', terus dia tinggalkan. Maka kita mengatakan zikir ini, kesimpulannya, ada zikir dengan lidah yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ada zikir dengan hati, iaitulah kita sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Dan zikir dengan anggota, iaitulah kita melakukan perkara yang diperintah oleh Allah dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini kategori zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni minan zakirinallaha katsiran wazakirat, orang yang berzikir banyak dan orang perempuan juga yang berzikir banyak. Dan jangan lupa hari 9 Zulhijjah, iaitulah hari Arafah. Puasa pada hari Arafah, kata Nabi SAW, aku mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan 2 tahun dosa yang sebelumnya, yang selepasnya. Jadi jangan lupa untuk berpuasa bila pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.